السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Surah Dukhan, di antara kemuskilan yang berlaku di atas tajuk tauhid di dalam isti'anah, di antara lain sifat ilah mereka bubuh kepada selain pada Allah. Di antara sifat ilah ialah dengar cara luar biasa, tahu cara luar biasa. Dengar dengan tahu ni akan dipuja kalau orang tu memahami benda yang dengar dan tahu perkara luar biasa. Kalau biasa-biasa seperti kita sama-sama kita, dia tak akan puja kita. Seperti mana manusia, dia tahu kawan dia dengar, dia tak puja kalau datuk, kalau dengar seperti itu. Atau dia tahu kita ni tahu, tapi dia tak akan puja kita, dia tak akan seru dan berdoa kepada kita kalau kita tahu kalau datuk. Yang dia puja selain pada Allah, kerana dia bubuh kepada selain pada Allah, sifat dengar luar biasa, sifat tahu luar biasa. Dia bubuh. Bukan Allah adakan, dia bubuh. Seperti mana musyrikin Mekah bubuh pahaman malaikat ni anak perempuan Allah. Adakah sebenar itu? Tidak ada pun. Tapi dibubuh. Dan semua ini daripada bisikan-bisikan syaitan. Ya Allah Ta'ala beritahu kepada kita dalam surah Nisa. Kita akan baca. Dibubuhnya perkara seperti itu. Jadi di antara perkara yang menjerumuskan mereka kepada syirik, mereka khayalkan, mereka bubuh kepada selain pada Allah sifat Allah, sifat ketuhanan. Bukan semua. Di antaranya dua. Ikuran kerana dua sifat inilah mereka dipuja dan seru. Kalau seandainya mereka tahu orang dalam kubur ni tidak ada di sini, dia duduk di alam barzah, dia tidak ada tahu menahu tentang kita, dia tak ada kenal, dia tidak dengar, siapa akan pergi puja? Tak ada apa maksud puja. Jadi puja-puja adalah suatu pahaman yang dia bubuh, yang dia reka-reka dan ada-adakan. Jadi kata mereka, walaupun kami tahu tidak dapat syafaat apa-apa, mana tak ada power sangat untuk bagi syafaat, tapi sekurang-kurangnya mereka dengar. Jadi dengar cara luar biasa. Sekurang-kurangnya mereka tahu. Jadi kita beritahu kepada mereka supaya mereka dengar, supaya mereka tahu. Mana tahu lama kelamaan bila mereka memujuk merayu Allah Ta'ala, Allah kesihan pula. Ini dia ambil kira dengan kehidupan dunia lah. Mana kita beritahu kepada satu orang ni, kita katalah mudah-mudah pada zaman ni, driver, pemandu bagi raja, pemandu bagi presiden ni kok. Dia tak ada apa-apa, dia bukan jenis orang ada power, tapi dia pemandu. Tapi mana tahu pemandu pun kadang-kadang disayangi, dikasihi. Lalu pemandu saja pujuk. Berkali-kali pujuk, bagilah projek pada dia tu, bagilah. Jadi lama-lama presiden pun terima juga, lama-lama raja pun terima juga sebab pemandu dia. Pemandu ni tak ada power apa. Dia tak ada kuasa lebih. Dia hanya pemandu. Tapi apabila dipujuk, lama-lama dia bagi. Lama-lama dia bagi. Inilah cara kias orang tak mengaji wahyu. Dia hanya kias berkisar, berlega dengan apa yang dia tengok. Sedangkan dia tengok itu sifat-sifat makhluk, jenis-jenis makhluk. Allah Ta'ala tidak sama. Tapi apabila dia tengok kitab Allah, Allah beritahu tentang dia menyalahi makhluk. Menyalahi makhluk. Jadi dua perkara ini sangat-sangatlah ada pada golongan syirik. Tentu sekali ada. Sebab tu dia pergi mana-mana pun ada fahaman dengar, ada fahaman tahu. Ini dua-dua fahaman yang dikira fahaman luar biasa yang dia bubuh kepada selain pada Allah. Ikuran kerana itu dia pun seru. Kalau seru tak dengar, tiang depan masjid ni, kalau kita seru tak dengar, apa maksud seru? Tidak ada apa. Duduk mengaji hampir berapa PhD, duduk mari seru benda yang tidak dengar. Jadi sudah ada dibubuh kefahaman. Dan diterima dengan tidak ada kaji selidik, kefahaman ini. Lalu berlakulah keseruan.
Kalau seandainya dicabut kefahaman dengar tidak ada, tahu tidak ada, hilang syirik. Mana gitu? Mana hilanglah syirik. Sebab berasas kepada dengar cara luar biasa, tahu cara luar biasa. Jadi dalam surah Dukhan Allah menafikan. Walaupun kita kata ayat seperti surah Dukhan ini banyak kali, cuma dalam surah ni secara khususnya. Setelah diberitahu akan Al-Quran, dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala beritahu pada mukaddimah Al-Quran sebagai mukjizat, di antara perkara yang Allah nak tegaskan adalah Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Jadi permulaan Hamim 7 semua kedudukan Al-Quran. Demi Quran yang merupakan kitab yang jelas nyata. Yang jelas nyata. Inna anzalnahu. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkannya. Ayat mukaddimah ni pun sebagai takhwif. Sebagai takhwif. Takhwif apa? Takhwif duniawi. Inna anzalnahu, kamilah sebenarnya yang telah menurunkan Al-Quran. Kitab yang jelas nyata itu. Fi lailati mubarakatin, pada suatu malam yang penuh berkat. Malam tu jadi berkat kerana penurunan dia. Penurunan dia. Malam mana ni? Berbagai-bagai. Ada kata malam tu, ada kata malam ni. Tapi jumhur ulama tafsir, pendapat mereka malam ni adalah Lailatul Qadar. Kerana surah ini juga disokong oleh satu surah, Suratul Qadar. Jadi sempena berkatnya Quran, malam tu pun berkat. Malam tu berkat. Allah jadikan secara rasmi malam Lailatul Qadar ni berkat. Sebenarnya untuk merasmikan penurunan Al-Quran yang berkat. Sebagai contoh mudah, perjuangan memerdekakan negara daripada penjajah. Apabila merdeka, bagi memperingati perjuangan-perjuangan dan atas tajuk kemerdekaan, maka diadakan suatu hari Yaumul Istiqlal, hari kemerdekaan. Yang betul-betul merdekanya orang berjuang, tapi nak merasmikan, nak mengingatkan betapa meriahnya, betapa hebatnya pahlawan-pahlawan, maka setiap tahun adalah hari kemerdekaan, perasmian kemerdekaan. Hari memperingati. Sebenarnya mereka sekali itu je, tapi nak beritahu besarnya dia tak tahu. Ini adalah satu perkara yang kita nak jadikan sebagai contoh mudah. Oleh kerana Quran ini berkat, kami telah menurunkan Al-Quran. Dia penuh berkat. Sempena penurunannya, malam itu pun berkat. Setahun sekali, diadakan satu malam berkat. Ayat seperti ini ada dalam surah yang kita baca. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sehingga dhamir inna anzalnahu walaupun marja' tidak disebut, sudah jadi kira ma'ruf. Bahawa kami telah menurunkannya. Nya apa? Sebenarnya dhamir, sebelum diberitahu dhamir, dia kena ada isim. Sebab dia ganti nama dulu kena sebut. Tapi dalam surah tu nama tak sebut pun. Tapi oleh kerana yang dimaksudkan hu dhamir ni bagi Al-Quran adalah Al-Quran itu sendiri. Quran yang kita baca ni, maka ayat-ayat dan surah-surahnya memberitahu dan menceritakan tentang dia. Jadi inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkannya. Nya itu apa? Quran yang sedang dibaca ni. Sini juga. Cuma di sini ada marja' sebelum. Kitab mubin, isim. Anzalnahu dhamir. Dhamir ganti nama bagi isim. Namanya apa dia? Kitab mubin. Di sini gini. Tapi di surah sana tidak ada apa-apa pun isim disebut. Tapi dikira isim sudah ma'ruf. Ayat yang dibaca itulah dhamirnya. Jadi kami telah menurunkannya kitab mubin fi lailati mubarakatin, pada malam yang penuh berkat. Iaitu Lailatul Qadar. Inna kunna munzirin. Ingat bahawa kami betul-betul memberi peringatan dengan cara menurunkan wahyu Al-Quran. Maknanya peringatan di sini, mana-mana orang tak boleh ikutnya, memang azab kekal dalam neraka. Itulah amarah. Tak ikut dan tidak menyamai, tidak menyerupai Quran ini, kami sebenarnya turunkan dia sebagai amarah. Ia sebagai satu perlembagaan, dia sebagai satu undang-undang. Tak boleh ikut dia, setelah turun, siap, mana gitu. Inna kunna munzirin, sesungguhnya kamilah
yang memberi peringatan. Hikmah penurunannya untuk memberi peringatan kepada sekalian hamba. Fiha, pada malam itulah, pada Lailatul Qadar itulah, yufraqu kullu amrin hakim. Ditulis. Dalam tafsir, setengah tafsir kata yufraqu ni ditulis. Dalam tafsir lain, pada malam itulah diperjelaskan kullu amrin hakim, setiap perkara yang muktamad. Sini hakim dia terjemah juga, satu hakim dengan makna muhkam. Ditulis setiap perkara yang muktamad, yang pasti akan berlaku. Perkara yang besar min indina, daripada sisi kami. Perkara yang besar sisi kami. Mana semasa penurunan Al-Quran, pada masa itulah ditulis, yang ditetapkan segala urusan yang besar-besar, yang muktamad, yang pasti akan berlaku. Inna kunna mursilin, bahawa kamilah yang akan mengutuskan Rasul untuk memberi peringatan. Jadi penurunan Al-Quran maksudnya untuk memberi peringatan. Cara memberi peringatan, memilih Rasul. Quran diturunkan sebagai peringatan. Cara untuk disampaikan peringatan ini dengan dipilihnya Rasul. Yani inna kunna mursilin, sesungguhnya kamilah yang akan memilih Rasul. Yani kami akan mengutuskan Rasul. Dan Rasul yang dipilih itu rahmatan, sebagai rahmat yang besar. Sini rahmatan maf'ul li ajlih. Kamilah yang akan mengutuskan Rasul dengan cara kami pilih sesiapa di kalangan manusia sebagai rahmat. Sini li ajli rahmah, untuk memberi rahmat yang besar. Min rabbika, daripada Tuhan kamu. Jadi Rasul tu apa dia yang dia nak beritahu? Dakwah surah. Maksud yang terpenting yang merupakan paksi bagi surah ini, nak beritahu innahu, sesungguhnya dia sahaja Allah, was-sami', maha mendengar. Cara luar biasa, bukan saja dapat dengar, dapat meluluskan kalau dia nak lulus apa-apa yang dia dengar. Mana-mana hamba yang mengadu kepadanya, yang betul-betul dengar Allah Ta'ala, bukan saja dapat dengar, dia dapat luluskan permohonan hamba yang dia dengar. Jadi huwas-sami', dia lah maha mendengar doa-doa hamba. Al-alimu, maha mengetahui hajat-hajat hamba. Apa-apa yang diperlukan oleh hamba, Allah maha mengetahui. Allah Ta'ala sebut rahmatan min rabbika. Dipilih Rasul sebagai rahmat daripada Tuhan kamu. Jadi rabbika sini sebagai mubdal minhu, badalnya huraian bagi rabbika lebih detail lagi, iaitu rabbis samawati wal ardh. Tuhan kamu itu Tuhan yang mencipta lagi memelihara lapisan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan makhluk di antara keduanya. In kuntum muqinin, sekiranya kamu ingin meyakini sungguh-sungguh, maka itu sudah mencukupi. Sudah mencukupi. Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana dia pencipta lapisan langit dan bumi dan semua makhluk, dan dia maha mendengar dan dia maha mengetahui, cukuplah untuk maksud tauhid. La ilaha illahu, oleh kerana itu tidak ada ilah. Tidak perlu kamu ambil yang lain-lain sebagai ilah. Yuhyi wa yumiit, dialah yang menghidupkan. Wa yumiitu, dialah yang mematikan. Jadi yang membuat keputusan hidup dengan bagi nyawa, yang membuat keputusan mati dengan tarik nyawa. Rabbukum, dia juga Rabb kamu. Wa Rabbu abaikumul awwali, Rabb datuk nenek kamu dulu hanya satu saja. Yang tunggal itulah Allah Subhanahu wa taala. Kamu sendiri pun inilah satu-satunya Rabb. Datuk nenek kamu yang ajar pada kamu syirik, sebenarnya Rabb mereka Allah Taala itu juga. Balhum fi syakkin yalam. Sepatutnya begitu, dan itulah sebenarnya, dan tidak ada sebarang kesamaran pun. Sebenarnya bahkan mereka fi syakkin, dalam keraguan. Dalam keraguan. Keraguan perkara yang benar. Mereka berada dalam keraguan perkara yang benar. Yal'abun. Sini yal'abun dengan mana? Main-main di dalam berfikir. Mereka berada dalam keraguan, main-main di dalam berfikir. Sebab apa yang didakwakan oleh Allah Maha Esa,
Memang semua dibuktikan dengan segala dalil. Tapi seperti mana fahaman yang mereka ada dalam kepala mereka, tak ada disokong oleh mana-mana dalil. Jadi mereka meragui perkara yang ada dalil, main-main di dalam berfikir. Ayat seterusnya sebagai takhwif duniawi lagi, fartaqib, maka tunggulah. Jika tak mahu berfikir, tak mahu guna akal yang ada pada mereka untuk memerhati dan mentadaburkan akan segala-gala dalil ini, maka tunggulah. Yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, yang mana suatu hari langit akan mempernampakkan kepada mereka asap yang jelas nyata kerana kemarau yang begitu lama. Ada riwayat mengatakan kemarau lebih kurang 7 tahun menimpa Quraisy, menimpa kaum Quraisy hingga pada zaman hijrah. Orang Quraisy telah mengalami masalah yang besar dari segi rezeki kerana kemarau, sehingga mereka oleh kerana kelaparan dengan tidak adanya hujan begitu lama, mereka tengok di awan sana seperti berasak. Jadi campuran daripada 3 perkara. Oleh kerana tidak adanya air hujan, berdebu. Yang kedua oleh kerana kelaparan, terbayang-bayang kepada mereka berbagai-bagai. Oleh kerana kelaparan. Dan oleh kerana kelaparan juga mata mereka kabur. Jadi 3 perkara berlaku dalam kitab tafsir. Jadi tidak adanya air hujan, berdebu. Tidak adanya air hujan, begitu lama kemarau, maka mereka fikir macam-macam. Sehingga tengok di atas sana awan. Dan mereka oleh kerana begitu sekali dahaga sehingga mata mereka juga kabur. Jadi fikiran terganggu, mata mereka terganggu dan suasana berdebu. Jadi semua ini menggambarkan kemarau yang berlaku. Jadi tunggulah. Dan tak terima tauhid yang diajar oleh Muhammad, Allah Ta'ala adakan suatu bentuk ujian besar. Sebagaimana Allah Ta'ala sebelum ini telah beritahu tentang kaum Nabi Musa. Allah adakan berbagai-bagai ujian besar supaya mereka bertaubat kembali kepada tauhid. Jadi untuk orang Mekah juga berlaku, yauma ta'tis sama', ketika mana langit datangkan kepada mereka asap yang jelas nyata. Kurang kerana kemarau. Yaghshan nas, yang meliputi semua penduduk Mekah. Dalam tempoh yang juga lama. Sini yuqalu muqaddar. Yuqalu dikatakan kepada mereka, hadza azabun alim. Ini adalah salah satu azab yang memedihkan. Azab duniawi yang memedihkan. Yang dirasai oleh mereka. Jadi apa yang Allah timpakan ini semua kena dirasai. Lalu mereka ketika itu berkata, Rabbana kshif 'annal 'adab. Wahai Tuhan kami, hilangkanlah daripada kami azab kemarau ini. Inna mu'minun, bahawa kami akan beriman. Hilangkan dulu, kami akan beriman. Jadi kalimah tidak tegas. Kalimah bukan kalimah juang. Hilang dulu, jadi iman ini selepas pada dunia. Jadi Rabbana wahai Tuhan kami, ikshif 'annal 'adzaba, hilangkanlah daripada kami azab kemarau ini. Inna mu'minun, bahawa kami pasti akan beriman, menerima ajaran dan seruan tauhid. Allah kata kepada mereka, anna lahumuz dzikr, bagaimana mereka akan dapat peringatan dan nasihat. Sedangkan apa yang mereka sedang alami, dia jebis daripada pengajaran. Pengajaran sebenarnya apa yang mereka dengar sebelum ini, bacaan-bacaan wahyu yang disampaikan oleh Nabi, itu sebenarnya perkara yang boleh menyebabkan mereka sedar dan dapat nasihat. Jadi anna lahumud dzikra, bagaimana mereka akan dapat nasihat dengan tengok ujian-ujian seperti ini. Wa qad ja'ahum rasulun mubin, sedangkan telah datang kepada mereka sebelum ini semasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di kalangan mereka di kota Mekah. Dia telah didatangi oleh rasul yang betul-betul jujur, penampilan yang sangat baik, kejujuran yang tak boleh diingkari, dan dia baca wahyu-wahyu yang merupakan perkara yang boleh menyedarkan mereka. Jadi Allah kata bagaimana mereka akan dapat pengajaran dan nasihat daripada ujian ini.
Sedangkan telah datang kepada mereka Rasul yang jelas nyata. Rasul yang jelas nyata. Thumma tawallaw anhu. Kemudian mereka berpaling juga daripada menerima ajaran Rasul yang jelas nyata itu. Sebaliknya mereka menuduh, melemparkan tuduhan, mereka berkata mu'allamun. Rasul ni bukan daripada diajar oleh Allah, bahkan dia diajar oleh orang lain. Mu'allam ni dia diajar oleh manusia. Mu'allim ada guru dia. Mu'allam adalah pelajar. Mu'allim guru. Jadi dia adalah orang diajar, suruh baca tu, suruh baca ni. Jadi bacaan-bacaan dia adalah rekaan orang tu. Dia tuduh Nabi adalah mu'allam yang diajar oleh manusia. Majnun, gila. Karena tidak seperti masyarakat lain. Baik pahaman dia, baik pendirian dan pegangan dia. Gila. Jadi, mereka menuduh Nabi SAW yang menyampaikan kepada mereka wahyu-wahyu, dan dia memang jelas sebagai Rasul Allah Ta'ala dengan bukti, mukjizat dan sebagainya. Mereka menuduh mu'allam dan juga majnun. Allah Ta'ala beritahu, inna kashiful azabi qalila, bahawa kami akan menghilangkan azab kemarau ini untuk tempoh yang singkat, untuk beberapa waktu. Untuk beberapa waktu ini, untuk tempoh waktu hidup. Memang kami akan menghilangkan azab kemarau ini sementara mati. Innakum a'idun, bahawa kamu kembali semula kepada syirik kamu. Jadi kembali teguh balik kepada syirik kamu. Kamu akan mengkiri janji-janji kamu untuk menerima tauhid. Ini innakum a'idun, bahawa kamu kembali kekal dalam kufur dan taklid kepada fahaman Datuk Nenek. Ini dalam tafsir Kabir, kamu kembali kepada kufur, yakni kembali bermakna kekal kembali kepada kufur dan taklid fahaman Datuk Nenek daripada tafsir Kabir. Jadi aiduna ilal kufri wat taqlidi li madhhabil aslaf, daripada tafsir Kabir, tafsir Razi. Allah Ta'ala hilangkan kemarau itu. Kemudian berlakulah selepas itu beberapa pertempuran, peperangan. Di antara lain Badar. Di sini Allah beritahu, yauma nabtishu batsyatal kubra, hari yang mana kami pukul mereka dengan pukulan yang besar. Itu hari perang Badar. Hari yang mana kami hukum mereka dengan hukuman yang besar. Itu perang Badar. Inna muntaqimun, memang kami akan membalas di dunia ini lagi akan penentangan mereka itu. Ayat seterusnya, contoh takhwif duniawi. Contoh takhwif duniawi. Apabila kita kata perkara yang akan berlaku di dunia, contohnya, adakah pernah ada contoh untuk meyakinkan mereka? Inilah contoh. Walaqad fatanna qablahum qauma Nuh, qauma Fir'aun. Dan sesungguhnya kami telah fatanna, kami telah timpakan azab sebelum mereka orang Mekah ini kepada kaum Fir'aun. Demi kami adakan ujian dan akhirnya mereka dihukum di dunia lagi. Waja'ahum rasulun karim, datang kepada mereka itu rasul yang mulia, itu Nabi Musa. Di antara arahan kami kepada Nabi Musa, an addu ilayya ibadallah, wahai Fir'aun, serahlah kamu semua kepadaku, hamba-hamba Allah Bani Israel, untuk aku bawanya ke Syam. Janganlah lagi kamu jadikan mereka itu hamba abdi kamu. Mereka manusia yang tidak boleh dijual beli. Mereka manusia bebas. Cuma mereka adalah daripada golongan yang berhijrah zaman Nabi Yusuf dulu. Jadi lepaskan kembali untuk kembali kepada kampung asal mereka di Syam. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku ini terhadap kamu khasnya rasul yang betul-betul amanah. Mana wahyu yang Allah turunkan kepada aku tidak tambah dan aku tidak kurangkan. Yang kedua, yang pertama hukukullah. Yang kedua ni yang pertama hukukul ibad. Tuntutan Allah Ta'ala supaya Nabi Musa beritahu, pertama hukukul ibad, yang kedua hukukullah. Yang kedua perkara yang Nabi beritahu kepada dia, wa alla ta'lu 'ala Allah. Janganlah kamu sombong untuk mentauhidkan Allah.
Janganlah kamu sombong, kamu angkuh untuk menerima Allah sebagai Rabb dan juga ilah kamu. Inni atikum, sesungguhnya aku datangkan kamu, aku bawa kepada kamu bisultani mubin, mukjizat yang jelas nyata sebagai rasul yang akan menyampaikan perutusan Allah. Di antara perutusan Allah, mentauhidkan Allah dan mengikuti syariat Allah. Ringkas cerita, di sini ada ijraj. Maka berlakulah apa yang berlaku. Sehingga sampai satu ugutan nak bunuh. Nak bunuh cara rejam seperti mana yang kita telah baca dalam Hamil Ghafir. Jadi idmaj. Akhirnya wa inni utri bi rabbi wa rabbikum. Disebut bahawasanya akhirnya Nabi Musa berdoa. Setelah dia dengar ugutan-ugutan ancaman-ancaman daripada Fir'aun, Nabi Musa kata wa inni ustu bi rabbi wa rabbikum. Sesungguhnya aku telah berlindung kepada Rabb aku dan Rabb kamu juga. Antarjumuni, daripada kamu merejam aku, daripada kamu merejam mati aku. Kenapa dia katakan merejam mati? Kerana membunuh secara penghinaan adalah rejam. Bunuh ni banyak cara. Bunuh banyak cara. Jadi bunuh rejam adalah bunuh cara yang sangat menghinakan. Jadi aku minta perlindungan kepada Rabb aku dan Rabb kamu juga daripada kamu membunuhku secara rejam. Wa illam tu'minu, sekiranya hari ini kamu masih tak ingin beriman kepada ajaranku, fa'taziluni, biarlah dulu aku dengan cara dan urusanku. Fa'taziluni maknanya jauhilah aku untuk seketika. Janganlah kamu buat keputusan bunuh. Jadi buat keputusan bunuh semata-mata untuk mempercepatkan hukuman Allah ke atas kamu dan tidak akan lagi diberi peluang untuk kamu berfikir. Jadi kalau kamu masih tak ingin beriman lagi kepada ajaranku, maknanya biarlah aku dengan cara apa yang aku nak sampaikan kepada sesiapa saja. Akhirnya fada'a rabbah. Lalu Nabi Musa berdoa kepada Rabbnya dengan berkata, anna haula'i, sesungguhnya mereka ini qaumun mujrimun, kaum yang betul-betul bersalah di segi akidahnya, di segi amalnya. Lalu Allah Ta'ala kabulkan doa dia. Sini muqaddar qulna. Lalu kami titahkan kepada Nabi Musa sebagai penerimaan doa dia. Fa'asri bi'ibadi laylah. Bawa hamba-hambaku yang beriman bersama kamu lari pada waktu malam. Bawa dia lari pada waktu malam. Jadi sebelum ni kita dapati ayat-ayat sebelum ni, Nabi Musa mengarahkan orang Bani Israel duduk setempat. Kemudian daripada situlah dia bergerak pada malam hari atas arahan Allah daripada ayat ini. Fa'asri bi'ibadi layla. Maka bawalah hamba-hambaku Bani Israel yang beriman pada waktu malam. Innakum muttaba'un, bahawa kamu semua akan dikejar daripada belakang. Jadi apabila diketahuinya oleh Fir'aun dan pembesar-pembesar, askar-askar dia, semua dikerah untuk mengejar kamu apabila diketahui kamu telah lari. Jadi pergi malam hari orang tak perasan. Dia tahu siang hari mereka kejar. Sini pun kisah panjang. Allah Ta'ala pendekkan dalam surah ini. Sampailah dia ke laut. Dan dia telah belah laut daripada arahan Allah dengan tongkat. Apabila laut telah terbelah, Allah arahkan di sini watrukil bahra rahwah. Biarkanlah laut itu terbelah, terbuka, terdedah. Biarlah dia begitu. Innahum jundum mughraqun. Allah beritahu kepada Nabi, sesungguhnya mereka dia akan masuk pada tempat ni. Mereka adalah tentera-tentera yang akan dilemaskan semua sekali. Jadi biarkanlah dia terbelah, terbuka begini untuk jadikan laluan untuk kamu melintasinya ke sebelah sana. Kemudian biarkanlah begitu. Golongan-golongan Fir'aun, termasuk Fir'aun yang mengejar kamu, dia akan masuk. Dan sampai di sini dia akan jadi jundum mughraqun. Mereka itu adalah tentera, bala tentera yang akan mati lemas. Akhir sekali, natijah setelah mati apa jadi? Kam taraku min jannatin wa 'uyun. Banyak mana mereka telah tinggalkan setelah mati daripada kebun-kebun yang mereka telah usahakan di bumi Mesir. Kebun-kebun. Wa 'uyunin, dan mata-mata air, sumber-sumber air mereka. Wa zuru'in, dan tanaman-tanaman ruji mereka.
wa maqamin karim, dan bangunan-bangunan yang indah mereka, wa na'matin, dan kemewahan, kanu fiha fakihin, yang mereka dahulu bermewah dengannya. Banyak mana mereka telah tinggalkan itu semua di permukaan bumi, dan mereka mati semua sekali di dasar laut. Sini muqaddar al-amru kadzalika. Urusan Allah begitulah. Urusan Allah Ta'ala begitulah. Wa awrathnaha qauman akharin. Kami wariskan daerah Mesir kepada kaum lain. Ulama dalam perkara kaum lain ini siapa? Sebahagian ulama kata kaum lain adalah kaum Bani Israil juga. Kaum lain adalah kaum Bani Israil juga. Sebahagian ulama tafsir kata kaum lain, kaum yang bukan Bani Israil, sebab Bani Israil dah tak kembali lagi ke Mesir. Sini ada sedikit banyak perselisihan dari segi kaum itu siapa. Jadi wa awrathnaha qauman akharin, kami wariskan. Jadi kami jadikan pewarisan negara Mesir yang ditinggalkan oleh Fir'aun dengan tentera dia, kaum lain yang menghuni Mesir. Jadi kaum lain itu siapa? Sama ada kaum lain bukan Bani Israil, sebab Bani Israil telah pergi dan tak kembali. Sebahagian lain kata kami bagi sebagai pewaris baru adalah daripada kaum Bani Israil. Dua saja, maknanya sama ada Bani Israil itu ataupun kaum lain bukan Bani Israil. Kematian mereka yang begitu ramai daripada Fir'aun dan pembesar-pembesar dan bala tentera, fama bakat alaihimus sama' wal ardh, tidak menangis pun di atas kematian mereka bagi meratapi kematian mereka, baik langit dan baik bumi. Mana kematian mereka tidak diratapi oleh sesiapa. Kematian mereka tidak diratapi oleh sesiapa. Wa ma kanu munzirin, dan tidaklah mereka itu diberi tangguh lagi untuk berikhtiar. Sudah cukup, sudah sampai tempohnya. Wa ma kanu munzirin, dan tidaklah mereka itu diberi tangguh. Dan itulah muktamad dan berkekalan selama-lamanya. Manakala pengikut Nabi Musa yang beriman, walaqad najjayna bani Israila minal adzabil muhin, dan sesungguhnya kami telah menyelamatkan Bani Israil yang beriman itu daripada azab yang menghinakan mereka, iaitu menjadi hamba. Anak lelaki mereka kebanyakan dibunuh, wanita-wanita mereka dibiarkan menjadi hamba dan kuli. Min Fir'aun, azab yang menghinakan yang lahir, yang berpunca daripada Fir'aun. Innahu kana 'aliyan, sesungguhnya Fir'aun adalah satu yang sangat sombong, minal musrifin, dan daripada golongan yang melampaui batas. Dia sangat sombong daripada golongan melampaui batas. Walaqad ikhtarnahum, dan kami telah pilih Bani Israil ala ilmin, hal keadaan kami tahu mereka layak untuk dipilih, alal alamin, memiliki kelebihan berbanding dengan penduduk alam zaman mereka. Kami telah pilih Bani Israil sebenarnya ala ilmi, di atas ilmu yang kami tahu mereka layak dipilih, mengatasi, kami pilih dengan segala kelebihan, mengatasi dengan penduduk alam zaman mereka pada masa itu. Sini Jalalain takdirkan alami zamanihim. Wa atainahum minal ayat, dan kami bagi kepada mereka itu daripada ayat-ayat, ma fihi bala'un mubin, yang ada dalamnya nikmat yang begitu sekali jelas. Kami bagi kepada mereka daripada ayat-ayat yang ada dalamnya nikmat yang sangat jelas, nikmat yang sangat nyata. Jadi sejarah Bani Israil sekadar itu diceritakan oleh Allah Ta'ala pada ayat ini. Manakala ayat seterusnya syikayah ataupun laporan Allah mengenai orang Mekah. Inna haula'i la yaqulun, sesungguhnya mereka orang Mekah ini masih berkata, atas tajuk dakwah akhirat, atas tajuk dakwah akhirat. Sesungguhnya orang Mekah ini masih berkata, in hiya, tidaklah mati illa mautatunal ula, tidaklah akhirat itu ialah mautatunal ula, tidaklah akhirat itu adalah kematian satu itu saja. Akhirat mana mati,
wa ma nahnu bimunsyarin, dan tidaklah kami semua ini akan dibangkit hidup semula. In hiya sini tidaklah akhirat yang dikatakan oleh Muhammad, kecuali mati itu sekali. Mati itu sekali dia panggil akhirat. Wa ma nahnu bimunsyarin, kami selama-lama tidak akan dibangkitkan hidup semula. Jadi ayat ini berbentuk laporan Allah betapa teruknya orang Mekah ini membuat sesuatu andaian yang tidak ada bukti dan dalil. Kata mereka lagi, faktu bi'abaina, hidupkan semula datuk-datuk nenek kami yang telah mati, supaya mereka beritahu kepada kami adanya hidup semula. Ayat seperti ini kita akan jumpa nanti pada surah surah Araf, surah An'am. In kuntum shadiqin, sekiranya kamu benar dalam dakwaan kamu adanya akhirat. Allah Ta'ala beritahu sebagai takhwif duniawi. Jadi kata-kata mereka dalam mengingkari akhirat, kata-kata mereka dalam mengingkari akhirat dikira kufur kepada Allah Ta'ala. Dan orang kufur ini kalau tetap berdegil dengan keadaan itu, satu hari dia akan dihukum. Salah satu perkara yang Allah jadikan sebagai takhwif duniawi kepada orang Mekah adalah kehancurannya kaum Tubba. Tubba adalah satu kaum yang orang Mekah tahu sejarah hidup mereka ini. Satu orang Nabi yang menyeru kaum kepada Allah dan akhirat. Tapi mereka telah menolak dan Allah azabkan kaum itu. Jadi Allah beritahu, ahum khairun, apakah mereka orang Mekah ini lebih baik? Am qawmu Tubba, atau kaum Tubba yang hancur itu lebih baik? Apakah mereka orang Mekah ini lebih baik? Maknanya kesalahan sama dengan kaum Tubba, tapi Allah tak azab mereka. Kononnya kerana mereka lebih baik. Allah kata, apakah mereka orang Mekah ini lebih baik atau kaum Tubba lebih baik? Sebab sama-sama akidah tak betul, sama-sama syirik pada Allah, sama-sama penafikan, menolaknya adanya akhirat. Dan walladzina min ba'dihim, dan orang-orang yang setelah pada mereka. Semua itu kaum Tubba dan kaum-kaum sebelum, kaum-kaum selepas, ahlaknahum, semua sekali kami telah binasakan. Yang sejarah mereka ini rata-rata orang Mekah dapat tahu. Innahum kanu mujrimin, sesungguhnya mereka itu yang diazab, yang dihancurkan oleh Allah Ta'ala, kerana mereka itu semua golongan yang bersalah dengan sebab kufur. Kufur sama ada dengan syirik kepada Allah, kufur dengan sebab menolak Nabi mereka dan ajaran Nabi, atau kufur dengan sebab tidak percaya kepada akhirat. Ayat seterusnya sebagai dalil akli adanya balasan. Dalil akli sebagai dalil akli adanya balasan. Allah kata, "Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin." Manusia semua terkena tahu langit bumi adalah Allah yang ciptakan. Allah ciptakan sia-sia. Allah kata, wa ma khalaqnas samawati wal ardh, tidaklah kami menciptakan lapisan langit dan bumi dan makhluk di antara keduanya sia-sia, main-main, dengan tidak ada apa maksud. Buat kerja sia-sia, buat kerja tak ada maksud, ini orang tak cerdik. Orang bijak pandai, dia buat kerja semua ada maksud, ada keuntungan, ada faedah. Ini pula Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, Maha bijaksana. Tak ada buat dunia, lepas tu mati. Tidak ada apa-apa maksud lebih pada itu. Allah kata, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا, dan tidaklah kami ciptakan lapisan langit, bumi, dan makhluk-makhluk di antara keduanya sia-sia, dengan tidak ada sebarang tujuan. Allah kata, مَا خَلَقْنَاهُمَا, bahkan tidak kami ciptakan langit dan bumi, makhluk-makhluk di antara keduanya, illa bilhaq. Bilhaq ni dua terjemahan. Pertama, bilhaq dengan muqaddarah, li'idharil haq. Ba bermakna lam, dan di antara ba dengan haq ada kalimah mahzuf, iaitu izhar. Jadi tidak kami cipta lapisan langit dan bumi dan makhluk di antara keduanya, melainkan untuk menzahirkan kebenaran Allah Maha Esa. Satu, Allah Maha Esa. Untuk menzahirkan kebenaran mereka-mereka yang telah diadakan di dalam dunia sebagai ujian, jika mentaati perintah Allah akan dibalas dengan balasan baik. Dan mereka-mereka yang berada di atas dunia, kalau menyanggahi perintah Allah, Allah akan balas dengan balasan yang buruk.
Itu kebenaran. Jadi langit bumi adalah untuk dijadikan sebagai bahan bukti liizharil haq. Pertama sekali terjemahannya liizharil haq, untuk menzahirkan kebenaran. Yang kedua, ba dengan makna ba sababiyah. Dan tidaklah kami menciptakan lapisan langit dan bumi dan mana-mana makhluk di antara keduanya illa bil haq, melainkan dengan maksud kebenaran. Maksud kebenaran itu dijelaskan oleh Allah Ta'ala pada ayat berikutnya. Makna kebenaran di sini ada perkara yang Allah nak sabitkan dengan maksud kebenaran yang akan disabitkan, sebab hak mana sabit. Apa dia? Amal-amal manusia akan dibalas. Amal-amal yang dilakukan oleh manusia akan adanya pembalasan. Itulah makna hak. Kebenaran yang pasti akan sabit. Manusia yang pernah hidup di dunia, semua akan dibalas. Semua akan dibicara. Semua akan dihukum. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Akan tapi ramai manusia tidak tahu maksud ini. Maksud hidup di dunia ini adalah suatu bentuk ujian dan segala-gala amal-amal mereka akan dihukum. Ayat seterusnya sebagai penjelasan di akhirat, dan ia merupakan takhwif ukhrawi. Mana akhirat ada, jika silap, jika salah, hukuman akan berlaku. Bukan saja ada akhirat, hukuman juga akan ada. Dia sebagai takhwif ukhrawi. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Sesungguhnya hari akan dibuat keputusan. Hari keputusan dibaca. Miqatuhum ajma'in adalah waktu yang akan dihadiri oleh semua mereka. Hari keputusan akan dibaca adalah waktu perhimpunan semua mereka. Jadi dibacanya keputusan untuk dihukum. Ketika itu dia tidak seperti dunia. Yauma la yughni maulan. Yang mana hari itu tidak boleh memberi keselamatan. Yang tak boleh membantu dan menolong. Mana-mana kawan rapat akan kawan-kawannya yang lain syai'an sedikit pun. Hari itu adalah hari yang tidak boleh menolong, tidak boleh menyelamatkan mana-mana kawan rapat an maulan, akan kawan rapatnya yang lain syai'an sedikit pun. Dan walahum yunsarun, dan mereka tidak dibantu dan tidak ditolong daripada segenap arah, walaupun bukan daripada cara kawan. Kawan tak boleh tolong, dan segenap arah yang lain juga tidak dapat pertolongan. Bukan semestinya tidak dapat pertolongan daripada kawan, maka dia tidak akan dapat pertolongan. Boleh jadi ada dapat pertolongan cara-cara lain, cara bukan kawan. Jadi Allah menafikan semua. Wala hum yunsarun, dan tidaklah mereka itu diberi pertolongan daripada segala-gala segi. Baik dengan cara kawan pun tidak ada, baik dengan cara lain. Illa kecuali man rahimahullah. Man rahimahullah, mana orang yang Allah bagi rahmat dengan dibagi kepadanya iman, seperti mana Allah Ta'ala beritahu dalam surah Ghafir, inna lanansuru rusulana. Oh, kami pasti akan menolong rasul-rasul kami, dan kami akan menolong orang-orang yang beriman. Itu orang beriman bermakna orang dirahmati oleh Allah. Illa man rahimallah, kecuali orang itu dirahmati oleh Allah. Allah bagi kepadanya taufik iman, boleh menerima ajaran tauhid, dan kami bagi kepadanya taufik untuk taat, boleh melakukan amal yang soleh. Innahu wal azizur rahim. Sesungguhnya dialah Allah Maha Perkasa lagi Maha Mengasihi. Kita sambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun kaghalyil hamim خذوه فاعدلوه إلى سواء الجحيم ثم صب
يصب فوق رأسه من عذاب الحميم ثم يصب فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن هذا ما كنتم به تمترون. Hari pembalasan yang Allah Ta'ala beritahu bahwasanya Allah ciptakan langit dan bumi dan makhluk di antara keduanya bagi mensabitkan kebenaran Allah Maha Esa dan bagi mensabitkan kebenaran segala ciptaan ini sebagai bukti Allah Maha Esa, dan nak sabitkan kebenaran bahawasanya segala berita daripada wahyu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala itu benar, iaitu manusia dicipta untuk diuji. Manusia yang dapat ikut ajaran wahyu dikira selamat dan dia akan dibalas dengan balasan yang baik. Manusia yang tidak ikut wahyu akan dihukum dengan hukuman yang setimpal. Jadi penutup surah ini adalah hukuman dan balasan baik. Jadi memang benar Allah Ta'ala ciptakan manusia dengan tujuannya untuk menguji manusia. Segala-gala alam ini adalah bukti keesaan dan kekudrat. Dan berita yang Allah Ta'ala beritahu melalui Nabi, iaitu ada dalam tu wahyu. Dan di antara wahyu adalah segala-gala yang Allah Ta'ala khabarkan tentang segala ciptaannya sebagai bahan bukti. Jadi apabila mereka kembali ke akhirat, akan ada dua kumpulan. Salah satunya golongan yang akan dihumban dan neraka. Perihal neraka yang Allah sebut di sini sebahagiannya, Allah kata inna syajarataz zaqqum, bahawa pokok zakum. Jadi pokok duduk dalam api. Dia tidak seperti dunia. Pokok dunia terbakar, hangus, hancur apabila bertemu dengan api. Ini adalah pokok yang akan dimakan buahnya oleh ahli neraka. Pokok api. Pokok itu sendiri adalah api neraka. Tapi azab berbentuk kelaparan yang dia tidak akan dapat tidak dapat menghilangkan penderitaan lapar kecuali dengan makan. Allah bagi makan pokok zakum. Pokok juga neraka. Suatunya panas, satunya air panas. Dan di antara azab adalah lapar sendiri. Jadi nak menghilangkan kelaparan yang merupakan azab yang tak terperi, lalu mereka juga disediakan makanan. Rupa-rupanya makanan itu adalah api neraka. Mereka juga nak minum. Allah Ta'ala adakan minuman dan neraka daripada darah nanah yang keluar daripada tubuh ahli neraka. Itulah minuman mereka. Semua ini Allah beritahu di dalam Al-Quran. Inna syajarataz zakum, sesungguhnya pokok zakum, ta'amul athim, makanan untuk menghilangkan kelaparan, azab kelaparan orang yang berdosa, yakni orang yang ingkar. Al-athim yang berdosa di sini dalam tafsirul ma'ani bermakna orang kafir. Al-muradu minhu, al-muradu bin al-athim al-kafir, ruhul ma'ani. Makanan tu bila masuk dalam perut, kalmuhli, dia seperti logam yang cair, tembaga yang cair. Kepanasan dia yaghli, mendidih fil butun, di dalam perut. Wa zakum, masuk perut jadi mendidih cair. Kaghalyil hamim, mendidihnya cairan logam itu seperti mana mendidihnya air panas. Ini satu bentuk
Makna azab panas satu perkara, azab lapar satu perkara lain. Khuzu dikatakan kepada malaikat yang mengawal neraka, khuzu tangkap dia. Pegang sungguh-sungguh. Fa'atiluhu, maka kamu seret dia. Ila sawa'i al-jahim, hingga kepada tengah-tengah neraka jahim yang membakar. Hingga kepada tengah-tengah neraka jahim yang membakar. Jadi api menyala. Kemudian subuh, curahkanlah qarasi dia pada atas kepalanya min azabil hamim, daripada azab air panas yang mendidih. Jadi kepanasan api dan kepanasan air panas. Setelah ini semua dibuat, dikatakan kepada mereka, rasailah, zuq, kamu rasalah, innaka antal azizul karim, sesungguhnya kamu memang perkasa, kamu memang mulia, rasalah ini semua. Jadi perkataan ini adalah perkataan persendaan, nak menghinakan ahli neraka, nak menjatuhkan, nak memalukan ahli neraka. Jadi dikatakan kepada mereka, makanlah, sesungguhnya kamu sangat perkasa, kamu sangat mulia, makanlah. Inna hadha, sesungguhnya akhirat dan azab yang ada di akhirat seperti ini, ma kuntum bihi tamtarun, yang kamu dahulunya meragui, yang kamu dahulunya selalu meragui, sehingga kamu tidak boleh menerima dan tidak dapat berusaha untuk mengelakkan daripadanya. Setelah takhwif, ayat 51 terkait tafsir. Sebaliknya, orang yang dapat ikut wahyu yang benar itu semasa di dunia, yang mengetahui dia adalah orang yang dicoba oleh Allah, yang diuji oleh Allah Ta'ala untuk menyelamatkan dan untuk melepaskan daripada ujian itu, mereka mengikuti wahyu. Jadi untuk mereka ini sebagai tafsir, Allah beritahu, innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang betul-betul menjaga diri daripada syirik, daripada tafsir kabir. Al-muttaqina anisyirk, orang jaga diri dia betul-betul daripada syirik, takut kepada syirik, mereka jaga. Fi maqamin amin, berada dalam istana yang betul-betul aman daripada segala perkara yang ditakuti dan dibenci. Sini maqam mana? Suatu tempat yang disediakan sebagai sebuah istana yang besar, yang aman daripada segala yang dibimbangi dan ditakuti. Amin an kulli ma yukhafu wa yukrahu. Amin an kulli ma yukhafu wa yukrahu. Aman tenteram daripada apa yang ditakuti dan dibimbangi dan dibenci. Amin dengan mana mahfuz. Rumahnya yang aman tenteram. Fi jannatin, di dalam kebun-kebun syurga yang begitu luas. Wa uyunin mana yang disediakan dalamnya mata-mata air, semua-semua air sebagai pelengkap kebun. Itu tempat mereka. Pakaian mereka yalbasuna min sundusin wa istabraqin. Mereka memakai pakaian daripada sutera lembut dan sutera kasar. Sutera lembut disebut pada sutera untuk pakai baju, pakaian jenis baju. Sutera kasar adalah sutera yang jenis seperti pakaian yang dibuat untuk seluar. Mutaqabilin maknanya di dalam majlis mereka duduk menghadap satu sama lain, yang ini tidak membelakangi sesiapa, berhadap-hadapan, yang ini saling menghadap satu sama lain. Al-amru kadzalik. Jadi keputusan Allah Subhanahu wa taala begitulah kepada mereka yang lulus ujian dengan cara mengikuti wahyu, begitulah. Wa zawwajnahum, dan kami pasangkan mereka pasangan. Jadi kami bagi kepada mereka pasangan. Bi hurin ain, bidadari yang putih lagi, jelita matanya. Yad'una fiha bi kulli fahakihatin amin. Mereka sentiasa meminta dilayani fiha dalam syurga nanti bi kulli fakihatin, semua jenis buah-buahan. Hal keadaan aminin, aman daripada yang membahayakan.
Mereka meminta supaya dilayani dalam syurga segala jenis buah-buahan yang aman daripada perkara yang membahayakan. Sini aminin min kulli dararin. Aman tenteram daripada segala perkara yang membahayakan. Dan nama ini tidak untuk satu tempoh tertentu, sebaliknya la yadhuquna fiha al-mauta. Mereka tidak akan lagi merasai di dalam syurga yang penuh nikmat itu kematian. Illa al-mautatal ula, melainkan mati yang pertama itu sahaja. Mati yang pernah berlaku semasa dunia itu sahaja yang mereka rasakan, yang mereka telah rasai. Tetapi di syurga la yazuqun, mereka tidak akan rasai lagi sembarang kematian, mana mereka tidak mati. Wa waqahum adzabal jahim, dan Allah selamatkan mereka daripada azab neraka jahim. Ini semua fadlan min rabbika, anugerah daripada Tuhan kamu. Anugerah daripada Tuhan kamu. Jadi sebab hakiki syurga sebenarnya anugerah. Fadlan min rabbik. Sebab hakiki. Sebab zahiri adalah amal. Sebab zahiri adalah iman. Sebab hakiki fadlan, anugerah daripada Tuhan kamu. Anugerah dia. Apabila Allah Ta'ala nak bagi anugerah, maka Allah mudahkan untuk dia beriman. Allah mudahkan untuk beramal. Oleh kerana itulah, apabila sebut anugerah, maka seseorang yang ingin masuk syurga, dia kena ikut betul-betul kehendak Allah. Dia kena ikut betul-betul kehendak Allah. Dalam nak melakukan amal, dia kena pastikan betul-betul tepat mengikut arahan Allah. Bukan buat ala kadah atau buat ikut kehendak dia. Sebab apa? Sebab syurga ni fadlan, kurniaan. Dia sebab hakiki, kurniaan Allah. Jadi sebab zahir saja iman, sebab zahir saja amal. Itu sebab zahir. Zahirnya itulah dia iman, itulah dia amal, zahir. Hakiki fadlan min rabbik. Jadi setelah Allah memberitahu jenis-jenis nikmat yang disebutkan tadi, Allah kata fadlan min rabbika, ini semua kurniaan yang betul-betul istimewa daripada Tuhan kamu. Dzalika huwal fawzul azim. Ya demikian, syurga sebagai balasan kurniaan yang istimewa daripada Tuhan, huwal fawzul azim, itulah dia dikira pencapaian kejayaan yang paling besar yang dicapai oleh manusia dalam sejarah hidup dia. Jadi kalau capai benda ni, inilah kejayaan yang paling besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala permudahkan kepada kita. Dan pilih kita daripada golongan yang berjaya dan capai kejayaan paling besar. Cuma soalannya macam mana nak dapat kurniaan daripada Allah Ta'ala ini? Tentu sekali seorang itu dia kena ada hubungan rapat dengan kitab Allah. Dalam itulah segala-gala. Dan kitab Allah Ta'ala pula tidak rumit, tidak sangat menyusahkan. Tidak seperti soalan-soalan yang dibuat oleh manusia di dunia. Boleh difahami oleh semua lapisan. Jadi Allah berfirman, fa innama yassarnahu binisanika, maka sesungguhnya kami memang telah mempermudahkan Al-Quran dengan bahasa Arab kamu. La'allahum yatadhakkarun. Kelebihan mudah itu, mudah-mudahan mereka dapat belajar dan dapat ambil intipati, mereka dapat ambil kesimpulan, atau mereka dapat ambil pengajian dan pelajaran, mereka dapat ambil nasihat. Kita katakan mudah untuk jiwa tu. Jadi apabila dikatakan mudah ni, mudah untuk manusia dapat belajar, dapat tahu perkara-perkara yang boleh mengingatkan mereka, perkara-perkara yang boleh menyebabkan mereka itu dapat nasihat daripada Allah, dapat pimpinan daripada Allah. Jadi fa innama yassarnahu bilisanika, maka sungguhnya kami telah mempermudahkan Al-Quran dengan bahasa Arab kamu. Mudah-mudahan mereka semua dapat ambil pengajaran. Kalaulah mereka masih berdegil, fartaqib, maka tunggu saja hukuman daripada Allah. Ini merupakan takhwif duniawi. Fartaqib, maka tunggu saja. Kita tidak ada apa-apa pun daripada alasan lain kecuali tunggu. Innahum murtaqibun. Mereka juga sedang menunggu.
sesuatu yang akan menimpa kamu. Kamu tunggu mereka, mereka tunggu kamu. Sebab segala-gala penjelasan untuk agama yang benar ini sudah sabit, sudah jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma shrah sudurana lil Islam. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Wa sallallahu alaihi